Wa idza, Nabi kata, mata fasyayyihu, bila dia mati hendaklah kamu mengikuti jenazahnya. Mana kita ikut serta dah dalam menguruskan jenazah. Ada orang yang ada kemahiran memandikan jenazah, dia memandikan. Nampak? Saya cek dengan karya kita lah, jemaah kita kawan-kawan, macam mana cara mandi mayat. Fail semua. Semua tak tahu mandi mayat. Macam susah sangat nak mandi mayat. Saya ada tengok dia bila pergi tempat orang mandi mayat ni macam banyak benda sangat. Padahal mandi mayat dah simple. Mudah sangat. Ada orang yang ada kebolehan untuk gali kubur, gali dah, tapi ni dah gali kekek dah. Gali kau kubur dah. Ada orang ada kemahiran, tak ada apa-apa kemahiran, boleh semayang jenazah betul. Solat jenazah pun sama. Saya tanya 2-3 orang jemaah kita selalu ada kat surau ni, everyday surau ni. Bukan 5 waktu lah, 3 waktu, 4 waktu, tapi selalu ada lah. Saya tanya solat jenazah pun tak tahu. Dah bertahun tak semayang jenazah. Saya tanya takbir pertama baca apa? Fatihah. Lepas lah. Takbir kedua baca apa? Baca ayat lazim. Mana ada solat jenazah baca ayat lazim? Bawa balik umrah, saya tanya dia lah. Ini penting ni, ini fardu kifayah, fardu ain kalau ikut kan. Jenazah ni fardu kifayah lah. Tapi kena tahu lah, kan? Kok anak kita mati esok lusa, takkanlah baru kita nak belajar. Ataupun takkan kita nak duduk luar isyak okok je, orang lain semayang kan. Itu yang banyak berlaku pun. Fardu semayang ni jenazah, kita kena tahu setiap masa. Pasal kita tak tahu bila anak kita nak mati, bini kita nak mati, mak bapak kita pun nak mati lama lah, kan? Suatu hal lah saya kata ni. Jadi kena tahu setiap masa lah benda tu. Nampak? Apa lagi yang berkait dengan jenazah? Banyaklah. Minggu lepas, bukan minggu lepas, 2 minggu lepas, keluar kat utusan ke ataupun Sinari apa? Senario kubur-kubur di Malaysia yang berbatu nisan mahal-mahal. Ada baca? Saya ada ambil gambar. Itu saya bagi ulasan sikit. Sebab mari beberapa teks ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang melarang membuat sebarang binaan di atas kuburan, walaupun hanya sekadar yang 4 segi tu panggil apa? Yang pacak tu batu nisan. Yang 4 segi tu kepuk kan? Kepuk. Dahlah dulu tanam kat tanah wakaf, kan? Siap ada tulis ayat Quran. Makin besar kepuknya, makin canggih, makin cantik, tile, menunjukkan dia orang kaya. Dah berlaku lah tempat itu. Tak boleh macam tu. Membazir. Tuan beli kepuk paling murah berapa? Saya nak tanya, kepuk paling murah berapa? Kepuk paling murah lah tuan-tuan, RM300. Paling murah tu mana kata hak paling coknya. Cat pun cat gitu-gitu ke. Tapi kalau yang cantik tu RM500. Kepuk siap dengan batu nisan, ada ukiran sikit-sikit tepi dia tu, koneh tu, RM500. Membazir. Buat apa, tak ada manfaat apa-apa pun. Islam pun tak ajar benda macam tu. Bahkan dia ada larangan yang jelas dalam hadis, dalam buku fiqh pun sebut, kan? Buat senang orang duduk lagi lah. Bila kita tanam kawan tu kat sebelah, imam pun nak baca tahlil atas kubur tu pula. Pak sedia ada ni duduklah atas tikar. Pak mana tak berapa kisah duduk atas tanah. Tapi ramai yang duduk atas batu nisan. Bukan batu nisan, kepuk. Duduk atas kepuk tu. Saya tak duduk atas kubur, saya duduk atas kepuk. Sama lah, tala punggung kat kubur lah maknanya. Siapa kata duduk atas kubur, duduk tengah-tengah tu yang haram? Tak boleh. Duduk atas kepuk boleh. Tala buntut kat kubur tu, kan?
Yang buat benda ni pun imam kita juga. Dah tahu tempat tu sempit, nak bertahlil dekat situ. Semua duduk atas kubur belakang. Ustaz, kat Gombak saya, imam Gombak tanya saya, Ustaz, tempat kita orang ni kubur dah penuh Ustaz. Saya buat tahlil, orang semua duduk atas kubur. Saya kata tak payahlah tahlil, buat apa tahlil di kubur? Kan? Kau nak buat benda yang belum tentu sunnah, kau bagi orang buat benda haram. Tak payahlah. Kan? Depa talqin tu dah duduk kubur Ustaz, dah duduk dah. Tak payah talqin, apa susah? Kan? Jadi susah sangat nak uruskan benda ni. Tak buat nanti orang cakap pula. Nanti duit, surau tak dapat duit pula. Macam-macam isu lah. Simple lah. Sebenarnya bagi saya senang je. Nah, saya paling senang tuan. Orang panggil saya sembahyang jenazah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar, baca doa lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus keluar. Tak ada nak Al-Fatihah. Fatihah apa lagi? Dah sembahyang dah tu. Yang Nabi suruh baca doa dalam solat. Idza shalla ahadukum ala janazatin Nabi kata idza shallaitum ala al-janazah fa akhlisud du'a. Ada Abi Daud dan lain-lain, Nabi kata bila kamu sembahyang jenazah, doalah betul-betul. Nabi suruh doa ni dalam solat. Tak apa dalam sembahyang kita doa, luar sembahyang kita doa, kali waktu pula. Bukalah tengok teks Al-Imam Syafi'i. Pasal Nabi sebut jelas, asri'u bil janazah. Bersegeralah kepada menanam jenazah. Untuk apa lagi kita nak baca? Tak perlu, benda tak perlu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya tak ada nak baca Fatihah, saya tak ada nak doa. Lebih teruk lagi tahlil lagi. Assalamualaikum, Al-Fatihah, baca Fatihah. Kita baca ayat kursi sikit, baca tahlil. La ilaha illallah. Lepas tu doa. Apa guna solat tu? Yang disyariatkan solat. Kemudian terus ke kuburan. Tapi kita duduk tokok tambah suka hati kita. Kan? Tak perlulah benda tak perlu. Haram Ustaz, saya tak tahulah haram ke halalnya. Tapi tidak dianjurkan dalam mana-mana buku fiqh. Sebarang doa, sebarang bacaan selepas solat jenazah. Yang dianjurkan ialah selepas solat terus bergegas ke kuburan. Itu yang saya tahu. Hatta kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, lepas solat tu kalau ada wali dia belum solat, jangan tunggu, terus hantar wali dia pergi sembahyang dekat jenazah, dekat kubur. Tahu wali, Arab ni ada dua, satu wali, satu wali. Melayu tulis sama je, W-A-L-Y. Dia tak sama tu. Wali ialah orang yang menjadi wali ke atas pernikahan. Bila seorang anak perempuan kahwin, bapa dia yang menikahkan dia tu dipanggil wali. Wali ialah orang yang menanggung nafkahnya. Isteri tuan-tuan adalah wali kepada isteri tuan-tuan. Sebab tu bila seorang itu mati, wali lebih berhak untuk solat ke atasnya berbanding wali. Arab dia ada dua lah, wali dengan waliyun. Kalau kod Melayu dua-dua sama je, W-A-L-Y. Tapi dalam fiqh dia tak sama. Nampak? Isteri kita yang lebih utama untuk solat ke atasnya, yang disebut sebagai wali, bukan wali bapak dia. Bapak dia boleh nikahkan dia saja. Tapi dia sudut solat, kita kena duduk di hadapan. Bapak dia kena duduk kat belakang. Pasal kita yang menanggung nafkah. Kuasa kita lebih besar kat atas ni. Dia boleh tak ikut cakap bapak dia lepas dia kahwin, tapi dia tak boleh tak ikut cakap kita. Sebab kita wali. Nampak? Kerajaan, pemerintah juga wali. Pemerintah pun wali. Bukan wali, tapi wali. Contoh dia macam tu. InsyaAllah. Isyak sekarang awal. Saya pergi tempat mana-mana pukul 8. 5 minit pukul 8. Boleh faham? Jadi yang itu Nabi kata bila mati, solat jenazah ke atasnya, pahala dia amat besar. Sebaik-baiknya kita solat dan kita berada bersama-sama di kuburan. Tapi kalau tak boleh pun kita solat saja. Nampak? Sebab itu
Bila kita pergi masjid, ada solat jenazah kan, kita solat jenazah bersama-sama dan kita bertegur balik. Banyak juga lah yang kadang-kadang saya tengok bila ada jenazah nak semayang, tak kira lah pada jenazah baik, kita semayang lah sama-sama. Separuh, tinggal sikit je yang semayang jenazah. Esok-esok kita mati pun nak orang solat lah. Jadi kita solat malam juga untuk malam. Dia satu tanggungjawab lah. Dan dia kata solat itu. Itu dipanggil tanggungjawab. Dan yang saya tertinggal tadi, ya sebenarnya di tengah-tengah. Nabi kata, idza wa'adtahu, Nabi kata, bila kamu berjanji, Nabi kata, jangan hari itu, adalah kamu menepati. Kita tinggal satu juga awal tadi. Dan tajuk ni lah, mana bila kita berjanji, kita kena tepati. Dan orang yang tidak menepati janji ni, dia satu sifat lah daripada sifat al-munafiqin. Boleh. Boleh berhenti setakat. Biar dulu. Berapa minit dah? 40 minit tu. Okay tu. InsyaAllah ta'ala, dan nanti kita sambung tadi apa pula. Saya baca sikit punya teks. Ini kita masuk. Ini semua yang saya dah pernah sebut dulu-dulu. Pergi tajuk menipu, mempercayai bohong dan peramal, ini pun kita dah sebut dulu. Cuma dia ada tajuk yang baru. Boleh. Ada yang tanya apa-apa? 5 minit lagi. Pukul 9 kita semayang. Tak ada soalan? Senang banyak. Tak ada soalan. Jadi saya sebut kita kata dulu. Masa kita mudah-mudahan dapat rezeki manfaat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis sebut apa?